Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman. Alhamdulillah, hari ini kita bertemu lagi untuk pelajaran akhlak dan tasawuf darjah khas. Masih di dalam pelajaran 2, kita baru saja melangkah ke pelajaran 2. Murid pelajar-pelajar boleh buka muka surat 17. Tajuknya ibadah. Ibadah kita untuk kejayaan dan kebahagiaan. Kita baca dahulu doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatik. ربنا اشرح لنا صدورنا ويسر لنا أمورنا اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم ونور قلوبنا وسهل لنا أبواب فضلك يا أرحم الراحمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Kita lihat pengertian ibadah. Pengertian ibadah. Erti ibadah ialah menghambakan diri kepada Allah Ta'ala. Ibadah itu kita hambakan diri kita kepada Allah Ta'ala. Serta taat. Dalam ibadah kita taat. Taat melakukan perintahnya, perintah Allah, dan meninggalkan larangannya dengan hati, kata dan perbuatan. Ada 3 amal ibadah yang kita selalu buat. Hati kita. Kalau kita beribadah, nak salat, hati kita mesti ada niat. Kata-kata kita, kalau nak salat, kita sebut bacaan-bacaan dalam salat. Perbuatan kita dalam salat, ada berdiri betul, ada rukuk, ada i'tidal, ada sujud, itu perbuatan. Semua itu dengan ikhlas mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Kita hambakan diri dalam salat kita. Kita hambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan hati, dengan kata-kata, dengan perbuatan, dengan ikhlas. Cuma harapkan keredaan Allah. Pengertian seterusnya, ibadat, ialah nama yang menggabungkan setiap perkara yang disukai dan diredai oleh Allah. Perkara yang disukai, diredai oleh Allah Ta'ala, namanya ibadat. Selagi perkara itu tidak bertentangan dengan larangan Allah. Tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tidak bertentangan dengan perintah Allah. Tidak ikut larangan Allah. Sama ada dari jenis perkataan atau perbuatan lahiriah dan batiniah. Ibadah kita itu ada perkataan, ada perbuatan, ada lahiriah, ada batiniah. Batiniah ni dalaman. Salat, zakat, puasa ini adalah perkara-perkara ibadah. Salat, zakat, puasa, haji, bercakap benar. Cakap benar pun ibadat. Amanah pun ibadat. Taat setia kepada kedua ibu bapa juga ibadat. Dapat pahala. Selagi kita buat semua ni, semua dapat pahala. Yang mendatangkan pahala semua adalah ibadat. Yang mendatangkan dosa semua adalah maksiat. Perbuat menghubungkan silaturahmi. Hubungkan silaturahmi. Persaudaraan. Menepati janji, menyuruh kepada kebaikan, mencegah kemungkaran, berperang fi sabilillah, menentang orang kafir dan munafik, seterusnya. Lihat lagi seterusnya. Seterusnya perbuatan baik kepada jiran tetangga, berbuat baik kepada jiran tetangga, bersimpati kepada anak yatim, fakir miskin, orang yang terputus bekalan dalam perjalanan, belas kasihan kepada hamba dan binatang. Pada binatang pun kita kena ada rasa belas kasihan. Wajib. Kalau kita tak ada rasa belas kasihan, kita jangan seksa dia.
Begitu juga cinta kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, takut kepada Allah Ta'ala dan merujukkan sesuatu kepadanya, ikhlas dalam melaksanakan ajaran agama, bersabar menerima ujian Allah, bersyukur atas segala nikmatnya, redha terhadap qada dan qadarnya, berserah kepadanya sesudah berikhtiar, serta mengharap rahmatnya dan takut akan azab siksanya juga ibadah. Bila kita takut pada azab siksa Allah Ta'ala, dah tentulah kita tidak akan buat perkara-perkara maksiat, perkara dosa. Adalah sebahagian daripada ibadat kepada Allah Ta'ala. Pengertian ibadah lagi, yang lebih luas lagi. Ibadah kepada Allah Ta'ala lebih luas lagi. Meliputi seluruh hidup dan merangkumi segala urusan. Segala urusan daripada kita celik mata, sampailah kita kejam mata, dalam tidur pun dikira ibadah. Tidur pun dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada tidur sampai tidur balik, tidur pun dikira ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan tujuan tidur kita itu tidak nak mendapatkan rehat supaya kita boleh bekerja kembali, beribadah kembali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidur pun dikira ibadah. Termasuklah adab sosial dan kesopanan, mulai dari makan minum dan masuk ke tandas pun ada adab-adab yang boleh mendatangkan ibadah kepada kita. Kita masuk tandas ada tujuan supaya kita dapat melegakan rasa sakit di perut kita. Juga kita ikut panduan yang Nabi ajarkan, yang Islam ajarkan, sehinggalah kepada urusan pembentukan negara, politik pemerintahan, urusan keuangan dan ketenteraan, hal ehwal hubungan antara manusia dan tindakan ke atas mereka yang bersalah, serta hubungan manusia dengan makhluk yang lain. Tindakan ke atas orang yang bersalah pun kena ada tata caranya, kena ada garis panduan mengikut cara Islam. Bahkan ibadat meliputi segala asas bagi hubungan antara bangsa, sama ada pada masa perang atau pada masa damai. Walaupun masa perang kena ada ibadahnya, masa damai pun ada ibadahnya. Ada Islam tetapkan bagaimana caranya. Itu yang kita kena belajar. Ibadah satu kewajipan. Kewajipan. Ibadah tu wajib. Kita lihat. Firman Allah Ta'ala. Okay. Tadi perhatian ibadah. Ni ibadah satu kewajipan. Daripada firman Allah Ta'ala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون. Surah Al-Baqarah, surah yang kedua, ayat 21. Artinya, wahai sekalian manusia, beribadatlah. Allah perintahkan supaya beribadah. Ini adalah ayat perintah. Ayat ni adalah ayat perintah. Allah perintahkan. Allah kata beribadatlah. U'budu. 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 Ya ayuhan nas. Ya ayuhan nas u'budu. U'budu. Beribadahlah. Allah perintahkan supaya beribadah. Beribadahlah kepada Tuhan kamu. Kita hambakan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah menciptakan kamu. Kita ikut perintah Allah, maksudnya kita hambakan diri kepada Allah. Dan orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu menjadi orang yang bertakwa. Ibadah tu akhir sekali akan jadikan kita sebagai orang yang bertakwa, orang yang patuh pada perintah Allah. Ibadah suatu kewajipan lagi. Kita lihat huraiannya. Beribadah menjadi tugas dan tanggungjawab setiap orang. Ini tugas dan tanggungjawab setiap orang. Tugas ini sebenarnya berkaitan dengan janji setia bai'ah manusia kepada Allah Ta'ala dalam alam roh yang dapat difahami daripada ayat yang berikut. Kita dahulu sebelum lahir ke atas muka bumi Allah, sebelum lahir ke atas dunia ini, kita berada di alam roh. Apa yang kita lakukan di alam roh, inilah Allah Ta'ala ceritakan. Firman Allah Ta'ala di dalam surah Al-A'raf surah yang ke-7 ayat 172. Masa ni kita di alam roh, Allah ceritakan wa idh akhadha rabbuka min bani adama min zuhurihim dhurriyyatahum
وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى شهدنا. Kita lihat artinya, arti daripada firman Allah Ta'ala tadi. Allah ceritakan dia ketika di alam roh. Artinya, dan ingatlah wahai Muhammad ketika Tuhanmu mengeluarkan zuriat anak-anak Adam turun-temurun. Kita semua dikeluarkan ke alam bumi ini. Turun-temurun dari tulang belakang mereka. Dan dia jadikan mereka saksi terhadap diri mereka sendiri sambil dia bertanya dengan firman. Mereka semua menjawab, benar engkaulah Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Ketika hari akhirat juga nanti Allah Ta'ala bertanyakan kita semua. Kita yang jawab. Tubuh badan kita yang jawab. Tubuh badan kita yang menjadi saksi. Ibadah suatu kewajipan lagi kita huraikan lagi. Tugas beribadah diwajibkan sejak Nabi Adam alaihissalam, diwajibkan. Maksudnya wajib. Siapa yang tidak beribadah berdosa. Sejak Nabi Adam, siapa yang tak menghambakan diri pada Allah berdosa. Sejak Nabi Adam alaihissalam dan rasul-rasul selepasnya sehinggalah kepada umat manusia sampai ke hari kiamat. Sampai hari kiamat, semua manusia kena beribadah. Daripada Nabi Adam sampai ke hari kiamat, semua manusia kena beribadah. Contohnya Nabi Nuh, Nabi Hud, Nabi Saleh, Nabi Ibrahim, Nabi Lut dan Nabi Syuaib alaihim assalatu wassalam, menyeru umatnya, wahai kaumku beribadahlah. Nabi pun menyeru kaumnya supaya beribadah. Nabi perintahkan beribadahlah. Ini ayat perintah, ayat suruh. Wajib hukumnya ikut kepadanya. Beribadahlah kepada Allah. Tiada Tuhan bagi kamu selain Dia. Tak ada Tuhan selain Allah. Firman Allah Ta'ala kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an i'budullaha wajtanibut taghut. Surah An-Nahl ayat surah yang ke-16 ayat 36. Artinya, dan sesungguhnya kami telah mengutus dalam kalangan tiap-tiap umat seorang rasul dengan memerintahkan menyuruh mereka. Setiap rasul memerintahkan umatnya supaya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti kita lihat tadi, Nabi-Nabi suruh beribadahlah. Hendaklah kamu menyembah Allah dan jauhi taghut. Nabi perintahkan, hendaklah kamu menyembah Allah. Menjadi hamba Allah, menyembah Allah. Jangan jadi hamba kepada taghut. Jauhi taghut, jangan jadi hamba kepada taghut. Taghut ni adalah syaitan. Perbuatan-perbuatan yang berteraskan amalan syaitan. Ciri-ciri ibadat. Ibadat merupakan hubungan antara hamba dengan Allah. Hamba dengan Allah Ta'ala yang mempunyai ciri-ciri berikut. Ciri-ciri ibadat kita. Kita boleh nilai ibadat kita. Yang pertama, tidak melalui perantaraan. Adakah ibadat kita melalui perantaraan? Ibadat dilakukan secara langsung tanpa perantaraan benda, makhluk halus. Tidak boleh minta bantuan melalui makhluk halus, jin, syaitan atau orang tertentu seperti yang dilakukan oleh penganut agama-agama lain, umpamanya agama Kristian, melalui perantaraan rahib. Padri mereka melakukan melalui perantaraan padri mereka. Orang yang bertemu dengan bomoh melakukan amalan-amalan syirik. Mereka melakukan perantaraan dengan syaitan dan juga jin. Kita lihat yang kedua. Tidak dimestikan tempat tertentu saja. Kita boleh beribadah dekat mana-mana. Tengah padang, dalam rumah, luar rumah, di sekolah, di tempat kerja. Di mana-mana saja kita boleh beribadah.
Ibadah boleh dilakukan di mana-mana saja kecuali tempat yang dilarang. Seperti tempat yang ada najis. Tempat yang ada najis biasanya kalau kita panggil tandas. Tandas kita tidak boleh beribadah di dalamnya. Kita tak boleh baca ayat-ayat suci dalamnya. Kita tak boleh baca selawat di dalamnya. Kita tidak boleh baca perkara-perkara yang berbentuk ibadah di dalam tandas. Yang ketiga, boleh dilakukan oleh semua orang. Semua orang boleh buat. Ibadah dapat dilakukan oleh orang ramai, semua orang boleh buat. Macam salat hari raya, semua orang boleh buat. Macam puasa, tak kira tua ke muda ke, semua orang berpuasa. Bekerja, semua orang bekerja dengan mudah berpandukan kaedah yassir wala tu'assir. Kalau bekerja, semua orang bekerja walaupun isteri di rumah, kira bekerja di rumah. Permudahkan dan jangan menyusahkan. Permudahkan dan jangan menyusahkan. Ibadah tu tak perlu disusah-susahkan. Yang keempat, ruang lingkup ibadah amat luas. Maafkan saya, ibadat tidak tertentu pada perkara-perkara fardu ain. Ini salah. Ini ibadah ni. Ini salah. Salah je. Ini sebenarnya ibadat. Ibadat tidak tertentu pada perkara-perkara fardu ain saja, tetapi merangkumi fardu kifayah. Ibadah tu ada fardu ain, ada fardu kifayah. Fardu ain yang wajib ke atas setiap orang Islam. Fardu kifayah ni apabila seseorang yang mahir dalam sebuah kampung dah dikira yang lain terlepas daripada kewajipan. Perkara yang sunat pun ibadah. Solat-solat sunat, sedekah, amalan yang baik, akhlak yang mulia dan harus. Perkara yang harus juga ibadah. Menjauhi yang makruh juga ibadah. Menjauhi yang haram pun ibadah. Membangun umat pun ibadah. Membangun masyarakat dan negara juga ibadah. Besar ruang lingkup ibadah. Syarat amalan menjadi ibadah. Syarat amalan kita jadi ibadah bagaimana? Yang pertama, Allah Ta'ala terima tak amalan kita? Ini syaratnya. Syarat amalan hanya diterima sebagai ibadah jika memenuhi syarat-syarat berikut. Yang pertama, amalan yang diakui oleh Islam selaras dengan hukum syarak dan tidak bercanggah dengan hukum-hukum tersebut. Selaras dengan hukum Islam, selaras dengan hukum syarak. Amalan tu mestilah selaras dengan hukum syarak, apa yang Islam ajarkan dan tidak bercanggah. Yang kedua, amalan itu dilakukan dengan niat yang baik dan bermanfaat. Niatnya baik. Niat yang baik dan bermanfaat. Barulah dapat diterima oleh Allah Ta'ala. Yang ketiga, amalan itu dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik bagi mencapai kualiti yang tinggi. Dilakukan dengan cara-cara yang benar dan baik. Ada cara-cara ibadah, terutama ibadah fardu ain. Kita tak boleh salah. Kalau ibadah seperti bekerja, kita buat apa yang disuruh oleh majikan. Selagi tidak mendatangkan perkara-perkara yang haram. Yang keempat, ketika melakukan amalan atau kerja-kerja tersebut, hendaklah mematuhi hukum-hukum syarak. Mematuhi hukum-hukum syarak. Ini lagi ayatnya. Mematuhi hukum-hukum syarak dan etika kerja Islam. Seperti amanah, bertanggungjawab. Kena ada amanah, kena ada tanggungjawab. Amanah tu wajib, tanggungjawab tu juga wajib. Rajin, bersungguh-sungguh, bersabar, tidak mudah putus asa, adil, tidak khianat, tidak menipu, tidak menindas atau meremehkan hak orang lain. Jangan meremehkan hak orang lain. Kalau kita jadi orang atas, kita jangan remehkan hak-hak orang yang di bawah kita. Kena ambil tahu. Yang kelima, dalam melakukan amal atau kerja tersebut tidak lalai untuk menunaikan kewajipan. Tidak lalai dalam untuk menunaikan kewajipan seperti solat.
tidak lalai. Solat tu lebih utama. Hubungan dengan Allah tu lebih utama. Yang keenam, amalan atau kerja itu hendaklah dilakukan dengan ikhlas. Dilakukan dengan ikhlas, barulah Allah Ta'ala terima. Kerana Allah Ta'ala, ikhlas kerana Allah Ta'ala mengharapkan keredaannya. Kalau kita tak ikhlas, kita kerja kita untuk manusia, maksudnya kita dah mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahaman yang betul tentang ibadat. Beribadat kepada Allah Ta'ala tidaklah terbatas pada solat, puasa, haji, membaca Al-Quran, berzikir, istighfar, berdoa dan amalan-amalan yang berkaitan dengannya. Kerana amalan tersebut hanyalah syiar yang merupakan sebahagian daripada ibadat. Ibadat sebenarnya meliputi seluruh urusan hidup manusia. Luas maksudnya ibadat ni. Bukan kecil. Ibadat ni luas selagi manusia tu celik, sampailah manusia kejam, manusia tidur, sampai manusia bangun dan tidur lagi, semuanya dikira ibadah dalam memenuhi tujuan ia dicipta oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Fahaman yang betul tentang ibadah lagi, apabila seluruh urusan hidup sama ada yang berhubung dengan diri sendiri, dengan Allah Ta'ala atau dengan manusia telah dilaksanakan dalam lingkungan ibadat, maka akan tercapailah matlamat mewujudkan hidup yang ceria dan cemerlang, negara yang aman, maju dan makmur. Ini adalah huraian tentang luasnya ibadah tu lagi. Hubungan dengan diri sendiri, dengan Allah Ta'ala, dengan manusia dilaksanakan dengan lingkungan ibadah. Semua tu dengan lingkungan ibadah. Bahkan bukan manusia pun, haiwan, binatang, alam sekitar juga dikira ibadah. Ibadah untuk kejayaan dan kebahagiaan. Macam mana ibadah kita untuk kejayaan? Oleh sebab itu, ruang lingkup ibadat amat luas dan berbagai-bagai sehingga semua aktiviti dan urusan hidup manusia dapat dirangkum oleh ibadat. Maka yang pertama, semua orang Islam akan dapat melakukan ibadah. Bila semua orang Islam dapat lakukan ibadah, baru boleh berjaya dan bahagia. Yang kedua, peluang untuk beribadah terbuka luas dan tidak ada orang menganggur. Semua orang bekerja melakukan ibadah, sama ibadah umum ataupun ibadah khusus. Yang ketiga, semua orang Islam bebas melakukan ibadah mengikut syarat ibadah yang ditentukan oleh Allah. Bebas, semua orang bebas melakukan ibadah. Tapi dalam bebas tu mengikut syarat yang ditentukan oleh Islam. Yang keempat, semua orang Islam berpeluang melakukan ibadah sebaik mungkin dan mereka akan menerima ganjaran daripada Allah Ta'ala setimpal dengan ibadat yang mereka lakukan, sama ada di dunia atau di akhirat. Semua orang berpeluang lakukan ibadat. Semua orang berpeluang terima ganjaran pahala. Semua orang berpeluang menerima balasan syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Dan juga dapat balasan di dunia. Mereka bahagia di dunia, mendapat rezeki yang luas di dunia, yang mewah di dunia, dan juga dapat syurga Allah Ta'ala di hari akhirat. Yang kelima, ibadat merupakan suatu pelaburan yang dijanjikan oleh Allah Ta'ala kepada orang yang melakukannya dengan keuntungan, kejayaan dan kebahagiaan yang hakiki. Ibadat ni pelaburan. Ibadat ni pelaburan. Ingat tu, pelaburan kita. Kalau kita tak beribadat, manakan kita dapat syurga Allah Ta'ala? Manakan kita dapat pahala? Manakan kita boleh beroleh syurga Allah Ta'ala kalau bukan pelaburan? Penghayatannya. Kita akhiri dengan penghayatan tajuk yang terakhir dalam pelajaran 2 ni. Penghayatan yang pertama, lakukan ibadah berpandukan syarat-syarat ibadah. Kena ada ilmu. Nak beribadah kena ada ilmu, belajar tentang solat, tentang puasa, tentang haji, tentang zakat, tentang bagaimana kita mengucap 2 kalimah syahadah, dan juga tentang ibadah-ibadah yang lain.
Yang kedua, melakukan apa jua kerja mengikut etika kerja Islam. Etika kerja Islam. Yang pertama tadi syarat-syarat ibadat. Ikut etika kerja Islam. Islam anjurkan macam mana. Yang ketiga, berusaha mendorong masyarakat melakukan ibadah khusus dan umum secara berjemaah. Mendorong masyarakat melakukan ibadah khusus ke umum ke. Kalau solat berjemaah. Ibadah umum kalau bekerja, kerja bersama-sama. Kemudian yang keempat, mengamalkan berzikir dengan ayat 18 hingga 19 dan 26 hingga 27 surah Ali Imran. Ni saya salah lagi ni. Alif lam sahaja ni. Surah Ali Imran. Kita lihat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qa'iman bil qist. La ilaha illa huwal azizul hakim. Innad dina indallahil islam. Wa ma ikhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'ahumul ilma baghyan bainahum. وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ. Ayat 18 hingga 19. Allah janjikan siapa yang melakukan, Allah murahkan rezekinya, dapat perlindungan di dunia dan di akhirat, insya-Allah. Sambung lagi daripada ayat 26 27. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya' wa tanzi'ul mulka mimman tasya' wa tu'izzu man tasya' wa tudhillu man tasya' wa biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayt وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. Berpandukan hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siapa yang baca ayat 18, 19, 26 dan 27 surah Ali Imran. Ini saya salah. Alif lam saja. Alif lam ain mim ra alif nun. Yang diriwayatkan oleh Al-Baihaqi bahawa orang yang membaca ayat tersebut selepas salat dijanjikan balasan syurga oleh Allah Ta'ala. Allah Ta'ala janjikan balasan syurga. Bukan sahaja di hari-hari syurga. Di dunia pun Allah Ta'ala berikan rezeki yang luas, insya-Allah. Amin. Sekian, terima kasih. Itu saja pelajaran akhlak kita pada hari ini. Kita akhiri dengan doa selepas belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Fattah ya Alim, iftah qulubana futuhal arifin. Allahumma inna nastawdi'uka ma 'allamtanahu farudduhu ilaina inda hajatina ilaihi wa la tunsinahu ya rabbal alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nantikan soalan kuis Google Form daripada saya.